Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurida binti Roslan, nombor metrik 20140299. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi, dengan izin Allah dapat kita bersua kali ini di dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang sedang berlaku di dalam perkembangan anak pada masa kini. Sebelum itu, saya ingin mengalu-alukan kehadiran tuan-puan pada forum kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang sangat berguna daripada forum ini, insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai cara meningkatkan potensi kanak-kanak dalam membantu perkembangan anak secara holistik. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 4 orang ahli panel kita yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kanan saya terdapat ahli panel pertama kita, iaitu Saudari Nur Arfah. Saudari Nur Arfah merupakan guru pendidikan khas di sebuah tadika kemas di Tok Uban. Beliau telah berkhidmat lebih kurang 3 tahun dalam bidang pendidikan. Selamat datang saya ucapkan. Seterusnya ahli panel kedua kita yang cantik lagi menawan, iaitu Saudari Tuan Nur Farhanah. Saudari Tuan Nur Farhanah merupakan pengarah pelajaran Negeri 9 yang telah berkhidmat selama 5 tahun. Selamat datang kami ucapkan. Dan di sebelah ahli panel kedua kita terdapat orang lama dalam bidang psikologi kanak-kanak yang telah berkhidmat selama 20 tahun. Selamat datang saya ucapkan kepada Cik Asmat. Dan di hujung sana terdapat ahli panel kita yang keempat atau yang terakhir, merupakan seorang kaunselor yang telah berkhidmat selama 11 tahun. Selamat datang saya ucapkan kepada Saudari Nur Farisha. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya terlebih dahulu untuk menerangkan berkenaan tajuk forum kita pada kali ini. Seperti yang kita semua tahu, kita telah pun memasuki era globalisasi moden di mana kita dapat mencari maklumat tentang perkembangan anak secara holistik dengan mudah. Hal ini kerana maklumat di hujung daring. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada guru pendidikan khas kita, iaitu Cik Nur Arfah. Baiklah cikgu, bolehkah cikgu memberitahu kami tentang apakah itu perkembangan holistik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arfah binti Muhammad Rifin, nombor metrik 20140324. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengerusi. Berbalik kepada persoalan yang diajukan oleh pengerusi majlis kepada saya, iaitu berkaitan apakah itu perkembangan holistik. Jadi, izinkan saya untuk menerangkan tentang perkembangan anak secara holistik. Holistik merupakan pemikiran secara menyeluruh dan berusaha untuk menyatukan pelbagai kaedah serta pengalaman seseorang yang berkaitan dengan perkembangan anak. Istilah holistik ini berasal daripada perkataan whole yang bermaksud keseluruhan. Istilah holistik ini muncul dalam pelbagai bidang seperti bidang falsafah, biologi, psikologi dan pendidikan. Menurut Empowered Parents, perkembangan holistik merupakan aspek dari kesemua kemampuan yang ada dalam diri anak, seperti sosial, emosional, fizikal serta intelektual. Perkembangan holistik merupakan antara salah satu perkembangan yang penting selain daripada perkembangan kognitif. Perkembangan anak secara holistik ini memerlukan ibu bapa untuk memerhatikan anak mereka supaya anak dapat mencapai potensi mereka secara maksimum. Kesimpulannya, perkembangan anak secara holistik merupakan proses pertumbuhan anak yang merangkumi seluruh sistem tubuh demi kepentingan terbaik buat anak. Saya serahkan semula majlis kepada Cik Pengerusi. Terima kasih kepada ahli panel pertama kita, iaitu Cikgu Nur Arfah. Pendefinisian yang sangat jelas dan padat. Hadirin sekalian, sememangnya kita akui bahawa perkembangan anak secara holistik merupakan perkembangan yang penting bagi seseorang individu. Malahan juga, perkembangan secara holistik ini
merangkumi semua aspek perkembangan yang terjadi di tubuh badan kita. Persoalan saya kepada saudari Tuan Nur Farhana, apakah pandangan klasik tentang pemahaman terhadap ciri yang holistik dalam perkembangan anak? Nama saya Tuan Nur Farhana binti Tuan Muhammad Razali, bernombor matrik 20140311. Terima kasih kepada saudari pengerusi yang sudi bertanyakan soalan yang bernas kepada saya. Untuk menjawab persoalan saudari pengerusi, saya akan memberikan beberapa pandangan klasik tentang ciri yang holistik dalam perkembangan anak. Pandangan pertama ialah berkaitan dengan pertumbuhan secara fizikal. Pertumbuhan merupakan proses pertumbuhan yang berlaku secara fizikal dan mempunyai sifat progresif, berterusan dan berlaku pada berkala tertentu sahaja. Perubahan dari pertumbuhan fizikal ini akan membawa kepada keadaan jasmani seseorang. Keadaan jasmani ini akan siap untuk melakukan tugas perkembangan seseorang. Pandangan yang kedua ialah berkaitan dengan perkembangan bakat. Bakat iaitu dikenali sebagai aptitude, bermaksud kebolehan secara semula jadi yang wujud di dalam diri seseorang. Bakat ini merupakan potensi yang boleh dikembangkan. Potensi ini boleh dikembangkan melalui latihan yang berkaitan dengan bakat tersebut secara berterusan. Dengan adanya bakat, seseorang itu dapat berkembang sehingga dapat mencapai prestasi di sesebuah bidang. Tetapi, untuk mencapai prestasi tersebut, mereka perlu berkorban tenaga dan masa. Pandangan klasik yang ketiga dan terakhir berkaitan dengan ciri holistik ialah perkembangan bahasa. Bahasa merupakan media yang dapat menghubungkan antara individu dengan individu yang lain, tidak kira sama ada berjarak dekat maupun jauh. Menurut tokoh dalam aliran nativisme, perkembangan dalam kemampuan bahasa dapat dipengaruhi oleh bawaan sejak lahir, iaitu genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya atau ibu bapa. Jika orang tua mereka memiliki kemampuan berbahasa dengan baik dan cepat, maka anak juga akan mempunyai kemampuan tersebut. Begitulah juga dengan sebaliknya. Tetapi menurut tokoh aliran empirisme atau behaviorisme, kemampuan bahasa seseorang tidak dapat ditentukan oleh kedua orang tuanya, namun perlu belajar dari suasana atau orang dari lingkungan mereka. Terima kasih kepada ahli panel kedua kita. Berdasarkan penerangan tadi, dapat kita lihat di sini bahawa pandangan klasik berkaitan dengan ciri holistik dalam perkembangan anak telah pun diketahui oleh banyak orang. Seterusnya kita beralih kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudari Asma. Persoalan saya kepada saudari Asma, apakah cara untuk meningkatkan potensi kanak-kanak dalam membantu perkembangan mereka secara holistik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma binti Rumizan, nombor matrik 20140319. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengerusi majlis. Terima kasih atas soalan yang diajukan kepada saya. Bagi menjawab persoalan yang diajukan kepada saya, di sini saya akan memberi 4 cara untuk meningkatkan potensi kanak-kanak dalam membantu perkembangan mereka secara holistik. Langkah pertama ialah mengamalkan gaya hidup sihat. Hidup dalam keadaan dan suasana yang sihat merupakan komponen utama dalam membantu perkembangan mereka. Hal ini kerana gaya hidup sihat dapat memberikan kesan kepada perkembangan fizik seseorang. Apatah lagi, aspek perkembangan seseorang sangat berkait rapat dengan aspek kesihatan. Selain daripada aspek perkembangan fizik, pengamalan gaya hidup sihat juga akan memberi kesan kepada perkembangan
spiritual, moral dan intelektual. Cara yang kedua untuk meningkatkan potensi kanak-kanak dalam membantu perkembangan mereka secara holistik ialah membiarkan kanak-kanak untuk bersosial dengan masyarakat. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak merupakan sebahagian daripada masyarakat serta generasi penerus bagi generasi dahulu. Bersosial dengan masyarakat merupakan antara langkah untuk memfokuskan kepada perkembangan dari aspek emosi dan interpersonal seseorang. Hubungan di antara manusia merupakan kunci utama dalam kehidupan sosial masyarakat. Apabila kanak-kanak diajak untuk bersosial dengan masyarakat, mereka akan mendapat berhubung dengan baik ketika bersama dengan orang asing atau masyarakat. Seterusnya adalah cara yang ketiga untuk meningkatkan potensi anak ialah dengan menerapkan metod belajar yang memerlukan kanak-kanak untuk bergiat aktif. Kanak-kanak tidak digunakan untuk hanya mendengar dan menghafal apa yang diajar sahaja. Metod belajar ini meningkatkan motivasi dalam diri kanak-kanak. Hal ini kerana kanak-kanak akan terlibat secara aktif apabila mereka diberikan tugasan yang bersifat konkret, bermakna serta relevan dengan kehidupan mereka. Sebagai contoh, pelajaran berasaskan inquiry dan pembelajaran secara bersepadu. Apabila kanak-kanak belajar secara aktif, ia akan membantu dalam perkembangan intelektual kanak-kanak. Perkembangan intelektual dapat membantu kanak-kanak untuk belajar, membayangkan sesuatu perkara serta menjawab persoalan yang diajukan. Biasanya, metod belajar ini digunakan oleh guru-guru di tadika ataupun taska. Cara yang keempat ataupun yang terakhir dalam meningkatkan potensi kanak-kanak ialah menyediakan suasana lingkungan yang kondusif. Suasana lingkungan amat penting dalam perkembangan kanak-kanak. Hal ini kerana suasana lingkungan dapat mempengaruhi arah perkembangan kanak-kanak sama ada menjadi anak yang positif ataupun negatif. Sebagai contoh, jika suasana lingkungan yang ditempati oleh kanak-kanak itu positif, seperti dilingkungi oleh orang-orang yang beriman, maka kanak-kanak tersebut juga akan menjadi seorang yang positif iaitu beriman. Begitulah juga sebaliknya. Suasana lingkungan juga dapat mempengaruhi prestasi pelajar dalam pelajaran. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita yang ketiga iaitu Saudari Asma. Sekarang saya akan menanyakan persoalan kepada ahli panel kita yang terakhir atau yang keempat iaitu Saudari Nur Farisha. Persoalan saya kepada Saudari Nur Farisha, apakah yang dapat disimpulkan dari perkembangan anak secara holistik ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Ain Farisha binti Ghazali. Nombor matrik 20140307. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi. Saya juga berterima kasih kepada pengerusi kerana sudi memberikan saya peluang untuk memberikan kesimpulan berkaitan dengan perkembangan anak secara holistik. Kesimpulan yang dapat saya buat berdasarkan perkembangan anak secara holistik ialah perkembangan secara holistik ini melibatkan kesemua aspek yang ada di tubuh badan kita seperti aspek fizikal, emosi, intelektual dan sebagainya. Perkembangan anak secara holistik ini juga perlu diberi perhatian oleh kesemua pihak. Hal ini kerana jika tidak diberi perhatian, perkembangan anak secara holistik ini tidak akan berkembang dengan baik. Demi memastikan perkembangan secara holistik ini berkembang dengan baik dalam diri kanak-kanak, masyarakat, terutamanya ibu bapa atau penjaga serta guru perlu memainkan peranan mereka dengan baik. Sebagai contoh, mereka perlu berfikir tentang cara-cara meningkatkan potensi kanak-kanak dalam membantu perkembangan anak secara holistik ini. Sarana yang dapat saya berikan kepada ibu bapa atau penjaga ialah menyediakan suasana lingkungan yang positif demi kebaikan anak mereka. Ibu bapa atau penjaga hendaklah mencari serta menyediakan suasana lingkungan yang positif kerana suasana lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan anak kita, tidak kira perkembangan secara fizikal atau jasmani anak. Seterusnya, saya ingin memberi saranan kepada guru. Guru perlulah menyediakan metod belajar yang sesuai dengan peringkat umur serta kebolehan kanak-kanak. Hal ini kerana metod belajar dapat memberikan kesan kepada bakat yang ada di dalam diri kanak-kanak.
Jika guru-guru menggunakan metod belajar yang betul, maka bakat terpendam dalam diri kanak-kanak akan keluar dan dapat dikembangkan. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dari input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencemburui kita, jadi sedikit rumusan yang dapat kita lihat pada hari ini ialah kita dapat mengambil banyak ilmu daripada cara meningkatkan potensi kanak-kanak dalam membantu perkembangan mereka secara holistik. Secara keseluruhannya, perkembangan secara holistik merupakan perkembangan yang penting selain daripada perkembangan kognitif. Hal ini kerana perkembangan holistik ini melibatkan pelbagai aspek dalam tubuh badan kita. Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-46 yang maksudnya harta dan anak-anak merupakan harta perhiasan dunia. Justru sebagai pendukung kepada perkembangan anak, ibu bapa, penjaga, guru dan juga masyarakat haruslah sentiasa bersedia untuk melakukan perubahan demi memperkembangkan anak-anak mereka ke arah yang lebih baik. Baiklah, sebelum kami mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun dan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intalah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, semoga kita bertemu lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.